menjawab persoalan yang diajukan, nama pun penipuan ataupun scam. Jadi dah jelas dekat situ ialah satu penipuan. Tapi macam mana penipuan ataupun scam ni ialah penipuan yang disengajakan melalui maklumat peribadi ataupun apa-apa sahaja maklumat yang mengelirukan. Mesti pernah waktu dulu buka peti ais, nampak ada bekas aiskrim. Bila buka je bekas aiskrim tu, tengok-tengok bukanlah aiskrim tapi ikan atau ayam. Dah kena scan dengan mak sendiri. Ataupun pagi-pagi mak kita kejut, bangun dah pukul 12 tadi. Masa bila kita kelang kabut bangun, tengok-tengok baru pukul 8, 7. Itu pun scam ke? Tak, itu bukan scam. Scam adalah satu jenayah yang untuk memperolehi keuntungan secara tidak adil. Penipuan ataupun scam ni boleh terjadi dalam bentuk wang, barang dan perkhidmatan ataupun maklumat peribadi, contohnya nombor kad pengenalan ataupun nombor kad bank. Kes penipuan ataupun scam dah banyak sangat berlaku dekat Malaysia, jadi ia bukanlah satu jenayah yang baru. Mengikut timbalan Ketua Polis iaitu Datuk Seri Ekril Sani Abdullah Sani, sebanyak 28,508 kes yang dilaporkan pada tahun 2019 dan menyebabkan kerugian yang banyak iaitu hampir 2.5 bilion ringgit Malaysia. Ada satu aplikasi yang boleh memesan panggilan-panggilan scam iaitu Truecaller. Pihak Truecaller ada memberitahu bahawa terdapat sebanyak 90 million panggilan penipuan ataupun scam pada tahun 2019. Mengikut analisis mereka, Malaysia memegang peratusan terbesar di dunia dalam panggilan penipuan ataupun scam iaitu sebanyak 63%. Dan mengikut analisis mereka, Malaysia adalah di tangga ke-19 dalam kes penipuan ataupun scam. Bila dengar daripada analisis pihak Truecaller ni sangat menyejukkan. Banyak taktik tipu helah yang penjenayah penipuan ataupun scammer ni buat. Contohnya, mereka sanggup untuk menyamar sebagai pihak bank ataupun pihak berkuasa dengan menggunakan undang-undang untuk mangsa scam, percaya bulat-bulat apa yang mereka katakan ataupun menjadikan mangsa takut kalau tak ikut arahan mereka. Nak ceritakan 4 jenis scam yang popular di Malaysia ni. Okey, scam yang pertama, phishing. Merupakan satu pencurian data peribadi seseorang seperti nama penuh, alamat rumah, nombor telefon dan juga nombor IC korang. Cara yang dilakukan oleh scammer ni adalah bertujuan untuk diorang dapatkan butiran kad peribadi mangsa dengan kad kata laluan mangsa. Kebiasaannya, scammer ni diorang akan hantar satu email yang rasmi, contoh dari Maybank kan. Dalam email tu, diorang akan bagi satu link sekali. Diorang akan suruh korang tekan link tu. Link tu akan membawa korang kepada satu laman web rasmi Maybank, padahal itu hanya sekadar laman web yang fake. Okey. Dekat situ diorang akan suruh korang masukkan butiran log masuk korang untuk diorang dapat mengesahkan identiti korang. Dekat situlah diorang dah dapat akses korang punya akaun Maybank dan diorang akan menjual korang punya butiran log masuk tu kepada jenayah cyber yang lain ataupun diorang akan menceroboh korang punya akaun Maybank itu. Okay. Scam yang kedua, love scam. Love scam ni merupakan satu bentuk penipuan dengan cara scammer ni mengenali mangsa dengan menggunakan IG, FB dan lain-lain. Okay, love scam ni kita tahulah modus operandi dia menggunakan apps. Okay, pap tengok phone, jumpa satu awet cun ni, kau pun pergi PM dia. Lepas tu pelan-pelan nak jumpa, cakap kita jumpa dekat Starbucks lah awak. Lepas tu dah nak sampai lah ni. Lepas tu, awak, kereta saya rosak, orang towing dah datang dah ni. Dia minta saya 500, saya ada 100 je awak. Lepas tu nanti kita jumpa dekat bengkel. Lepas tu kau pun transfer ada 500. Lepas tu pap haram, jumpa pun tak kat bengkel. Itulah antara contoh love scam. Okey, scam yang ketiga, parcel scam. Parcel scam ni antara yang popular juga. Tiba ada satu call kan, cakap kami telah tersalah hantar parcel ke alamat anda. Parcel ini bahaya.
jika pihak berkuasa tahu, anda boleh didapati bersalah. Untuk elakkan benda ini, kami telah kontak company, tapi kami terpaksa membuat satu pembayaran kos kewangan, ada kos form dia lah, ada kos dia akan bayar kan. Tapi disebabkan parcel ini telah dihantar ke alamat anda yang kena buat pembayaran ini tu. Lepas tu ada satu member aku ni, dia pernah cerita kat aku. Dia cakap dia pernah kena kan. Dia cakap dia telah kehilangan dalam RM1000 macam tu kot. Masalahnya masa dia cerita kat aku tu, dia tunjuk dia punya form yang scammer tu bagi kat dia, siap dengan apa, laman-laman web polis tu kan. Tu kalau kita yang waras yang tengok kan, nampak benda macam fake kan. Tapi untuk orang yang macam tengah panik kan, nampak benda tu macam legit kan. Scam yang keempat, tag number yang tengah popular sekarang kan. Aku rasa korang pernah baca juga lah dekat FB, dekat Twitter kan, macam mana dia contact korang. Dia cakap kita salah register nombor phone korang. Lepas tu nanti dia cakap saya nak cuba tukar nombor saya dengan CMB, tapi nanti CMB akan bagi nombor tag. Boleh tolong bagi nombor tag tu dekat saya, sebab saya nak tukar balik nombor phone saya dengan CMB tu. Lepas tu nanti bila korang dah transfer tag tu, korang transfer juga korang punya duit. Kontemporari kini kita dapat lihat betapa banyak kes penipuan dalam talian yang dipaparkan di televisyen, media sosial dan juga kereta akhbar. Semakin hari semakin ramai rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penipuan dalam talian. Bahkan mereka juga kehilangan ribuan ringgit. Kebanyakan yang menjadi mangsa penipuan dalam talian ni warga tua, kerana mereka kurang, bukan tidak, tapi kurang celik dalam teknologi semasa. Kita mesti nak tahu kenapa mereka menjadi mangsa penipuan. Apa punca dia, bagaimana, kenapa orang ni akan tipu. Antara punca penipuan dalam talian adalah mangsa mudah tertipu apabila mendapat panggilan palsu. Kebiasaannya scammer ni bila dia nak cari mangsa, dia nak cari orang untuk ditipu, dia akan menyamar. Biasanya dia menyamar mungkin menjadi pihak polis atau wakil dari mahkamah ataupun pihak bank. Jadi bila mangsa angkat panggilan dari scammer dengan menyatakan bahawa, contoh dia kata, hello, saya dari mahkamah, rasa panggilan tu panggilan yang dari sumber yang betul. Jadi mangsa mudah tertipu apabila mendapat panggilan palsu. Jadi kita kena lebih berhati-hati sebelum menjawab panggilan dari nombor yang tak dikenali. Punca seterusnya adalah masyarakat baik lelaki maupun wanita mudah terpedaya dengan janji-janji manis dan scam. Kebiasaannya mereka berkenalan di social media, bertukar nombor phone, contohnya di Tinder. Mula-mula start dengan chatting, kemudian jatuh cinta tanpa, hanya berkenalan di alam maya, tanpa bersua muka, tanpa berjumpa. Tapi mudah jatuh hati, mudah jatuh cinta. Jadi bila scammer ni dia dah yakin yang mangsa ni dah masuk dalam jerat percintaannya, jerat penipuannya, jadi dia akan mula untuk minta duit daripada mangsa. Contohnya mungkin dengan alasan mak saya sakit, motor saya rosak, hutang saya banyak. Dan mangsa ni atas dasar rasa sayang, kesian dekat pasangannya, padahal dia tak tahu pasangan itu scammer, dia akan bagilah duit, dia bagi pinjam duit, contohnya 3,000. Scammer tu minta 3,000, mangsa bagi 3,000. Kemudian lepas mangsa ni buat transaksi, tiba-tiba dia kena blok, tiba-tiba scammer hilangkan diri. Dan barulah sedarnya rupa-rupanya cinta tu tak wujud pun, sekadar menjadi mangsa penipuan dalam talian. Jadi kita kena lebih berhati-hatilah, baik lelaki maupun wanita. Nabiha akan terangkan beberapa kesan terhadap individu dan negara. Individu akan mengalami gangguan emosi dan mental, di mana mangsa akan merasa trauma, takut dan mengalami tekanan perasaan. Individu juga tidak terlepas dari hilang keyakinan dan maruah diri serta hilang kepercayaan kepada orang lain.
Selain itu, individu juga mengalami kerugian dari segi wang ringgit atau harta benda lain. Selanjutnya, scam membawa risiko kepada individu untuk jatuh miskin atau muflis. Sekarang, Nabihah nak kongsi pula kesan scam terhadap negara. Antaranya adalah akan menjejaskan imej negara dan menjadikan negara seolah-olah tempat beroperasinya sindiket, dan ini lama-kelamaan akan mengakibatkan negara menanggung nilai kerugian yang besar. Dan tambahan pula, lambakan pendatang asing tanpa izin yang menggunakan identiti palsu yang diperolehi daripada ejen sindiket. Okey, bagaimana pula tindakan undang-undang yang dikenakan kepada pelaku scam? Pihak polis di Raja Malaysia dan beberapa agensi semestinya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap golongan ini. Walaupun banyak undang-undang yang dipraktikkan, tapi Nabihah cuma ingin kongsikan 3 undang-undang utama yang selalunya kita lihat dalam kes scam. Pertamanya, di bawah Seksyen 150 Akta Perlindungan Pengguna 1999, mereka yang melanggar peraturan ini boleh dikenakan tidak melebihi RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya. Tindakan penguasaan undang-undang lain di bawah Seksyen 18 Akta Perihal Dagangan 2011 menyatakan tiada seorang pun boleh membuat apa-apa pernyataan palsu atau yang menyerukan dalam mana-mana iklan berhubungan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan. Dan jika pelaku scam beban pernyataan yang dibuat olehnya adalah benar atau tidak, menyerukan hendaklah terletak pada orang yang dipertuduh itu. Contoh lain di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesahan membabitkan kesalahan menipu secara curang untuk mendorong secara memperdayakan bagi penyerahan wang atau harta benda mangsa kepada dirinya. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun hukuman sebat dan boleh dikenakan denda. Sekian saja daripada Nabihah. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi saya akan terangkan tentang langkah-langkah untuk mengelakkan diri kita daripada ditipu. Yang pertama, jangan angkat nombor phone yang pelik pada nombor kod negaranya, yang lain daripada nombor kod Malaysia, iaitu tambah 60, ataupun nombor telefon yang buat kita rasa ragu-ragu. Yang kedua pula, kalau pemanggil tersebut mengatakan bahawa kita telah menang peraduan ataupun cabutan bertuah, sekiranya kita menang peraduan tersebut tetapi kita perlu menebusnya di custom dengan membuat beberapa bayaran, tidak munasabah. Okey. Yang ketiga, pemanggil tersebut ada minta nombor akaun bank kita ataupun nombor kad pengenalan ataupun nombor TNC kita. Jadi kita tidak perlu bagi walaupun satu maklumat kepada pemanggil tersebut. Mereka hanya ada maklumat tersebut secara dasarnya sahaja. Tempat tinggal dan sebagainya mereka tidak tahu langsung. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, berdasarkan kajian, maklumat-maklumat kita yang terdedah ini, maklumat ini yang mereka akan beli. Itu sahaja maklumat yang mereka ada. Jadi kita tidak perlu khawatir, malah kita perlu lebih peka dan prihatin tentang setiap apa yang kita layari. Seterusnya, kita beralih kepada langkah untuk kita kenal pasti sama ada dia ni scammer ataupun tidak semasa kita membuat urusan jual beli. Yang pertama, kita buat semakan akaun bank dan nombor telefon
di portal khas rasmi PDRM, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, dan saya akan sertakan link di bawah video ni. Portal ni dia akan menunjukkan rekod sama ada pernah ataupun tidak laporan yang dibuat. Jadi kita akan lebih berwaspada sebelum kita meneruskan urusan jual beli kita. Apa kita nak buat kalau kita dah ditipu oleh scammer ni? Yang pertama sekali mesti tenang. Yang kedua, kita terus buat laporan polis besertakan dengan bukti-bukti resit bayaran tersebut dan juga rakaman perbualan kita dengan scammer. Yang ketiga, kita terus telefon pihak bank dan kita maklumkan kepada mereka tentang perihal yang telah terjadi. Seterusnya, kita biarkan kepada pihak bank untuk mengambil tindakan susulan. Yang keempat, kita terus buat hebahan ataupun kita viralkan kes penipuan tersebut di laman sosial untuk bantu orang-orang di luar sana supaya mereka tidak tertipu dengan pihak scammer ni. Menurut Islam, tindakan menipu ataupun berbohong ini adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Allah sangat-sangat membenci perbuatan berbohong ni. Apatah lagi kita sebagai manusia apabila telah ditipu oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya adalah jika berbicara dia dusta, apabila dia berjanji tidak ditepati, dan apabila diberi amanah dia khianati. Setiap perbohongan pasti diiringi dengan motif yang tersendiri, sama ada baik ataupun buruk, lagi-lagi yang melibatkan kewangan ataupun wang orang lain. Meskipun sesetengah pihak menganggap bahawa perbuatan menipu ini adalah baik jika dikenakan ke atas orang yang telah mengambil hak orang lain, seperti Robin Hood, sebenarnya perkara ini adalah sangat-sangat tidak relevan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran daripada surah Al-Ahzab ayat 24, iaitu supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya dan menyeksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Golongan munafik ini juga telah dijanjikan Allah bahawa mereka akan menerima balasan seksa yang perit di akhirat kelak. Balasan yang dijanjikan oleh Allah adalah daripada surah An-Nisa ayat 138. Sampaikanlah kabar berita kepada orang munafik bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab yang pedih. Sikap mengambil harta orang lain adalah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibuktikan dalam surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Dan sabda Rasulullah SAW daripada Amru bin Yahya Al-Mazini daripada bapanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memudaratkan dan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan kajian ini adalah kita perlulah elakkan diri kita daripada terjebak ataupun terjerumus ke dalam kancah penipuan kewangan ini.